Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Ayat yang terakhir juzuk 24. Barang siapa yang melakukan amal yang baik, maka amal soleh itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka tertimpalah kejahatan atas dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Muslimin dan muslimat, kita sambung muka surat 66 di bawah tajuk yang baru dalam proses tawar-menawar. Kita masih membicarakan peringkat awal daripada perjanjian Hudaibiyah, membicarakan peranan yang dimainkan oleh Abu Bakr radhiyallahu anhu. Telah kita lihat sesi yang lalu bagaimana Rasulullah dan para sahabat tertahan di Hudaibiyah atau Sumaishi nama lain. Kita dah bicarakan bagaimana paniknya golongan musyrikin Makkah ketika mendapat khabar Rasulullah dan para sahabat jumlah sekitar 1.400 orang bergerak dengan ihram di tubuh. Ihram di tubuh mereka. Kemudian mereka seperti yang telah kita sebut bercadang untuk menunaikan umrah kerana mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai di Hudaibiyah, unta Nabi tidak mahu berjalan lagi. Maka fahamlah Nabi isyarat daripada Allah
bahawa Rasulullah tidak boleh meneruskan perjalanan itu. Lalu akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah, dan malam ni di bawah tajuk dalam proses tawar-menawar, dan ini adalah muqaddimah kepada suluh Hudaibiyah, kepada perjanjian Hudaibiyah. Berlaku tawar-menawar. Nanti kita tengok. Tawar-menawar ni biasa dalam Islam. Dalam perniagaan boleh tawar-menawar. Kita boleh tawar harga kepada penjual, tawar-menawar. Ini Islam izin. Tawar-menawar bagi kerusi tu Johor punya PRN, kan? Ada yang dah selesai, ada yang belum selesai. Tawar-menawar tu biasa dalam kehidupan manusia. Maka dalam kes ini berlaku proses tawar-menawar di antara pihak musyrikin Makkah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya termaktub di dalam suluh Hudaibiyah. Baik. Datanglah utusan Quraisy untuk proses tawar-menawar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang datang adalah Budail bin Warqa dari Khuza'ah. Ketika beliau tahu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, beliau pun kembali pulang ke Makkah. Pertama sekali yang Abu Sufyan hantar ialah Budail bin Warqa dari Bani Khuza'ah. Maka dia pergi. Bila dia sampai di Hudaibiyah, lalu dia mendapat tahu hasrat sebenar Rasulullah dengan pakaian ihram di tubuh Nabi, dengan pedang yang bersarung. Kata Budail, takkan Muhammad nak berperang dalam keadaan begitu? Kan mereka pernah bertempur dengan Nabi. Mereka tengok Nabi pakai baju besi dalam Badar, dalam Uhud. Mereka tahu bila Nabi perang, Nabi kenakan kostum yang sesuai untuk berperang. Bukan main sarung, jubah, baju Melayu pergi perang. Tak. Ni Rasulullah, dia ajar kita. Nak perang, perang elok, pakai baju besi, lawan musuh. Lalu Budail bin Warqa, dia tahu, dia pernah hadapi Rasulullah. Dia dan musyrikin menghadapi Nabi dalam peperangan. Ni mai pakai ihram, takkan nak cari gaduh. Mai pula pedang bersarung, bawa kambing, bawa segala jenis binatang. Takkan nak perang. Maka Budail bin Warqa kembali ke Makkah tanpa berbicara sepatah pun. Sepatah tak bercakap. Dia tengok aja, dia balik. Tak jauh manalah Hudaibiyah dengan Makkah, 21 kilometer aja. Tak jauh mana. Sakat dia pacu kuda tu 10 minit, 15 minit sampailah dia. Maka dia tengok-tengok, tak ada apa, dia nak masuk tawaf, biar pergi kat dia lah. Begitu kata Budail bin Warqa. Lalu dia kembali pulang ke kota Makkah tanpa berbicara sepatah apa. Baik. Kemudian datang Mikras bin Habs
kemudian Al-Halis bin Al-Qamah. Mai dua orang ni pun serupa. Utusan kedua, utusan ketiga. Mai dua orang lagi sembang, tak sembang, ngikut riwayat, tengok aja benda sama berlaku, balik. Tak ada Muhammad nak kacau kita lagu ni. Kita pula sibuk-sibuk nak buat apa, biar pilah. Makkah ni tanah air dia, bumi dia lahir. Apa kita nak kacau dia? Dia pula baik, cuma kita aja jahat, tak nak ikut dia. Balik dua orang lagi. Maka bermulalah episod Hudaybiyah yang sebenarnya apabila Urwah bin Mas'ud As-Saqafi dikirim. Maka berlangsunglah dialog di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ikut sama dalam dialog ini adalah Abu Bakrin dan beberapa orang sahabatnya. Utusan keempat yang dikirim oleh Abu Sufyan waktu itu masih kafir, ayah mertua Nabi akhirnya. Nabi kahwin dengan anak dia Ummu Habibah, itulah Ramlah binti Abi Sufyan. Dua orang isteri Nabi yang Nabi kahwin, Nabi dapat anak tiri, Sayyidatina Khadijah dan Ramlah binti Abu Sufyan. Khadijah ada 4 orang anak waktu kahwin dengan Nabi, dan Ummu Habibah pun ada 4 orang anak. Maka Nabi punya 8 orang anak tiri. Baik, Ummu Habibah yang tu adalah anak Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan jadi ayah mertua dia. Ini waktu kafir. Baik, bagaimana dikirimnya yang keempat, Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud, hak nombor 4 ni dia kemas sikit. Hak 1, 2, 3 tu biasa aja. Urwah bin Mas'ud ni kita kata apa? Orang yang sering keluar negara, bertemu duta-duta asing. Begitu. Urwah bin Mas'ud. Kenalah tugas dia tu. Sebab dia biasa dengan orang-orang yang besar. Dia biasalah keluar pergi Parsi, pergi sana, pergi sini, bertemu dengan maharaja-maharaja di luar kota Makkah. Maka sesuailah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang akhirnya dia memeluk Islam. Urwah akhirnya Islam. Ni waktu dia kafir, dan dia dah biasa berunding dengan orang-orang besar. Apatah lagi dengan Rasulullah, dia memang kenal. Tu yang dia sampai saja sebelum kita tengok apa dialog yang berlaku. Dia sampai saja, dia terus berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok Urwah, Nabi kenal dah Urwah. Dia berdiri depan Nabi, dia main janggut Nabi, dia pergi tarik janggut Nabi, kuajak betul. dia main tarik janggut Nabi. Biadab. Itu biadab. Ada sahabat, ni kita sembang hukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Syama'il Imam At-Tirmizi ada 2 perkara, ada 2 riwayat. Pertama, Nabi pernah pakai baju tanpa butang. Macam kita lah pakai baju Melayu kan, tak ada butang. Pernah. Ada hadis, ada. Dan Nabi juga pernah pakai baju dengan butang.
Baik. Waktu Nabi pakai baju tak ada butang, kita belahlah macam kita baju Melayu ataupun jubah. Dalam riwayat yang sahih, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masukkan tangan dia dalam belahan baju Nabi tu, dia masuk, lepas tu dia peluk Nabi dan dia main daging tu, khatam nubuwah, daging di antara dua belikat Nabi, cop kenabian. Kata para ulama, daging itu sebesar penumbuk peninju orang dewasa. Satu riwayat sebesar telur burung merpati. Telur ayam ada tak tu? Ada kan? Sebesar telur burung merpati. Ini ada banyak riwayat. Lalu sahabat ni, dia masuk tangan dia, lalu dia main belakang tu, dia masuk, dia main. Nabi marah tak? Tak, Nabi tak marah. Kenapa Nabi tak marah? Sebab Nabi izin. Begitu. Nabi izin. Dan Nabi nak sebut hukum, Nabi nak ajar hukum bahawa Nabi pernah pakai baju tanpa butang. Dan Nabi juga pernah pakai baju dengan butang. Maka Imam At-Tirmizi mengimbangi antara dua hadis ini. Maka manakah yang lebih aula? Manakah yang lebih kita kena ikut? Iaitulah bubuh butang. Sebab di sana ada riwayat yang lain yang Nabi minta suruh kita bubuh butang, kemas sikit. Sebab takut bila tak ada butang, bila kita rokok ke apa, kelihatan aurat, kau nampak pusat ke apa ke, maka Nabi tak mau yang itu. Tu dia duduk. Sama macam baju. Nabi pakai baju, Nabi pakai baju panjang labuh tangan tu sampai pergelangan tangan. Satu riwayat Nabi pakai sampai sama dengan jari. Labuh tu sampai jari. Ada dua riwayat di situ. Tapi tak ada lagi lebih sampai jatuh, sampai tak nampak jari. Tak, Nabi pakai ngam-ngam sampai jari dan kelihatan jari Nabi. Nampak walaupun labuh sikit. So, mana lebih aula? Takat pergelangan tangan. Dan mana lebih aula? Baju pendekkah bagi lelaki? Baju pendekkah atau lengan panjang? Lebih aula sunnahnya lengan panjang. Lengan panjang. Namun tak salah pakai lengan pendek. Cuma dalam mazhab Asy-Syafi'i, memakai lengan pendek ketika bersolat makruh. Itu je lah. Tak adalah kata berdosa pula, makruh. Begitu duduk. Baik. Bagaimana Nabi kenal Urwah? Urwah mai berdiri, dia mai janggut Nabi, dia main. Nabi diam. Yang naik angin siapa? Abu Bakrin. Apabila dia melihat Urwah bin Mas'ud duk main janggut Rasulullah, uban ada sedikit di janggut Nabi, dan uban ada sedikit di bahagian pelipis Nabi. Dua riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, jumlah uban Nabi, janggut campur pelipis tepi kiri kanan atas saiban Nabi campur dengan janggut 17 helai. Anas bin Malik. Riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, 22 helai, beza 5 helai. Kenapa? Jawabnya, kerana mereka hanya melihat dan agak-agak saja. Bukan pergi selak selai, 2 lai, 3 lai. Tu bukan dia. Tu Rasulullah. Jangan duk buat macam Tok Wan kita. Kan? Tok Wan kita boleh cabut uban lah, apalah. Cabut uban makruh.
Kan, cabut uban makruh, menghitamkan uban harus dengan bukan warna hitam, tak boleh warna hitam, haram, tapi warna perang-perang, inai-inai, boleh, yang tu diharuskan. Yang boleh warna hitam ni kalau nak pi perang, tentera Islam semua beruban, 1000 tentera Islam semua beruban, Nisa Okok pula tu dah lah beruban. Tentera musuh duk tengok, dia kata puak-puak ni kita pukul sedah ya, tua dah tu, duk isap golif lagi kan, duk isap Rough Rider lagi. Zaman kita kecil-kecil dulu kan, Rough Rider, golif 35, State Express, apa lagi, White Horse, kuda putih 2 kupang waktu tu. Aku tahulah sebab aku kena pi beli nenek isap okok, arwah nenek isap okok. Orang tua ni isap okok arwah tu, kena sirih, kita pi kedai beli. Waktu tu White Horse 20 sen ya, 20 sen 20 batang tuan-tuan bayang, punya dahsyat gambar tu, gambar kuda tu, White Horse. Hebat sungguh zaman tu kan, isap okok satu macamnya, hebat nenek-nenek kita zaman dulu. Tuan-tuan, tentera semua beruban, isap okok pula. Maka waktu tu boleh mereka cat rambut mereka jadi hitam, supaya musuh tengok, tu dia tentera Islam, wahala lah. Taktik perang boleh, dalam suasana biasa tak boleh, jadi haram. Makruh cabut uban, harus mewarnakan uban. Antara Abu Bakrin dengan Rasulullah, kata Anas bin Malik, siapakah paling banyak ubannya? Abu Bakrin. Abu Bakrin janggutnya perang, dibubuh inai, dibubuh satu bahan dari tumbuh-tumbuhan, kata Anas bin Malik, kerana ubannya lebih banyak dari Rasulullah. Allahu Akbar. Maka dia main janggut Nabi Urwah. Ingat, di janggut Nabi campur di pelipis, belah-belah sini. Kalau Nabi sikat rambut, uban tu tak nampak, kata Aisyah. So campur yang tu dengan janggut lebih kurang 17 lah. Ibnu Umar 22 lah. Agak-agak, bukan fikira selai-selai, kata Anas bin Malik. Baik. Bila Urwah duk main janggut Nabi, Abu Bakrin naik angin, dia ambil pedang dia, dia katok tangan Urwah. Dia kata, woi mangkuk, dia kurang gitulah kot. Dia kata, woi, kurang ajaknya mangkuk ayun, hampir lepas tangan hang, tu Rasul. Urwah pun tengok, alah bangkak, relax lah bro, dia kata. Bukan dia pun tak kenal, kecil-kecil duk main guli kali, duk terjun sungai main upih sekali dengan Abu Bakrin. Lalu Abu Bakrin ketuk tangan dia dengan hujung pedang, lalu dia melepaskan tangan dia daripada bermain dengan janggut Rasulullah. Itu awal, sebelum dia berkata. Dan kejap lagi kita akan tengok wakil yang kelima, barulah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Ini masih Urwah bin Mas'ud. Baik, dalam dialog itu, apa Urwah sebut, tak didetailkan oleh pengarang kitab, tetapi disimpulkan dengan satu perenggan di situ. Apa dia? Dalam dialog itu, Urwah bin Mas'ud cuba menggunakan perang psikologi kepada umat Islam sehingga mereka kalah secara moral. Ini bijaknya Urwah. Ni waktu dia kafir no, akhirnya dia Islam, dia jadi sahabat. Dia main apa? Dia tahu dah sahabat dah lemah. Lemah apa? Lemah moral, semangat dah terbang dah, sebab tak boleh masuk Makkah. Dia ingat tak hilang semangat kah? 21 kilometer lagi daripada Madinah, 386 kilometer Madinah Makkah. 386 tolak 21, 365.
365 kilometer sudah dilalui, tiba-tiba terhenti, tak boleh masuk. Tuan-tuan, apa perasaan? Moral dah mula start jatuh para sahabat. Tambah kejap lagi Hudaibiyah, perjanjian, lagi jatuh. Bagi mereka, tidak bagi Nabi, tidak bagi para sahabat yang setia, yang faham. So Urwah, dia guna akal dia pakai psikologi. Dia tengok sahabat dah mula muka dah tak berapa ceria. Bayang saya pernah sebut daripada Madinah naik unta pakai ihram. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita naik bas, kita naik bas pula punya sempoi, kena sepko apa semua tu, memang ekon lena punya. Masuk tu talbiah kan, talbiah ni dah bubuh baju pakaian ihram, dah niat ihram di miqat, baru dituntut talbiah. Labbaik Allah tu baru dituntut. Bukan bubuh ihram rumah duk kok diang, keluar rumah labbaik Allah, ihram ia dah ditubuh, miqat tak sampai lagi. Ulama tak hukumlah haram, ulama hukum makruh. Keluar rumah duk teriak peluk nak pergi umrah, menangis apa semua, peluk apa semua, keluar ihram tubuh dah, mandi dah sunat ihram, tapi tak niat lagi di miqat. Dia pun bantai talbiah, makruh aja, tak ada lah dosa besar, makruh. Dia di miqat tu, kita sampai miqat, kita jatuh niat dengan ihram dah siap, baru talbiah. Tu dia hukum. Baik, bayangkan sahabat ambil miqat di Abyar Ali, lepas tu start talbiah, sampailah ke kawasan Hudaibiyah. Entah boleh bayang tak, fras tak fras, naik unta pakai ihram, kita naik bas 6 jam 7 jam, boleh lena. Talbiah ada 3-4 kali, mereka ikut ustaz duk sebut, pegang mic tu, masuk yang kelima ustaz seorang, mereka lena di belakang. Kalau aku tak tahu, kita duk jelin kat cermin India, nganga mulut, mati syahid terus. Ada 3 ustaz seorang, labbaik Allah. Driver pula macam ni, driver bukan driver Arab, Afrika, dia kira dia India rokok. Dia buka tingkap, ambil duk tarik luar tingkap tu, ni letih kita. Lena pengambil dengan ustaz-ustaz lena. Bayanglah kita dalam ihram naik bas. Boleh bayang tak sahabat naik unta? Allah, lepas tu tahan di Hudaibiyah, tak boleh masuk. Cuba bayang moral sahabat down. Maka Urwah bijak, dia ambil kesempatan ini, dia mula melancarkan cyber. Dalam politik ada cyber, ada think tank group, ada tim yang akan melancarkan perang saraf. Ini biasa seperti yang dibuat oleh Nu'man dalam perang Ahzab yang kita dah baca 2 bulan lepas. Bagaimana Nu'man yang memeluk Islam secara senyap, yang Abu Sufyan tak tahu dia dah Islam, dia masuk dalam khemah, dia perapi, dia guna perang psikologi. Dia kata Yahudi kutuk Abu Sufyan, marah Abu Sufyan, lepas tu dia keluar, dia masuk khemah Yahudi, dia kata Abu Sufyan kutuk hampa, wah tak ada pun, dia main cyber. Ini biasa dalam politik. Ini biasa dalam perang saraf, unit perang saraf apa semua ni memang ada lah dalam mana-mana pertembungan politik, itu biasa. Cuma jangan sebar fitnah sahaja. Muslimin dan muslimat sekalian, Urwah menggunakan akalnya lalu melancarkan perang psikologi. Oleh kerana itu, beliau mengisyaratkan akan kekuatan tentera kaum muslimin, mengandalkan gambaran situasi secara berlebihan bahawa hal itu pasti akan kembali untuk kepentingan Quraisy. Ma makna? Dia kata beginilah, senang kita nak faham. Dia kata, wahai Muhammad, tak boleh menang lah, cerita dia kamu tak boleh menang.
Kalau kamu nak perang, sakat kamu 1,400, kami ramai lagi. Tu Khalid ibn Walid get ready dah. Dia mula ingat Nabi takut, dia ingat Rasulullah takut, tetapi dia mula main psikologi ini untuk melemahkan sahabat. Nak suruh apa? Kalau bertempur perang pun mesti in favor of Quraisy lah, dia kata. Mesti Quraisy menangnya. Kamu tak ada kekuatan. Kurang hajar dia waktu tu. Dia mula main psikologi, melemahkan sahabat. Tapi Nabi tetap di atas jalan yang benar dan tidak berganjak. Termasuk Abu Bakrin. Sekejap lagi kita tengok ada satu ayat. Ini dia mula start main. Dia kata nanti payah. Mana dia nak lemahkan. Apabila semangat sudah lemah, habis. Sebab itu semangat main peranan dalam kita punya kehidupan. Kita nak ibadah, semangat kena kuat tak? Kena. Tuan-tuan nak bangun tahajud, kena kuat semangat tak? Kena. Sungguh, bukan kata ilmu tentang tahajud sahaja. Tapi kalau semangat tak kuat, bangkitlah pukul 4 sekalipun. Dia lena situ lah. Bangkit, pergi toilet, balik, tidur pula. Sedap-sedap pukul 10. Mampus. Subuh gajah jawab dia. Semangat mau kuat. Kita nak semayang sunat, rawatib ke ba'diyah, qabliyah, apa semua ni, semayang sunat duha. Kita ingat senang ke nak buat duha 2 rakaat kalau semangat tak kuat? Susah. Sebab itu semangat dalam ibadah mesti kuat. Urwah dia tengok, dia tahu dah popok ni dah mula lemah, maka dia mula bercakap seolah-olah Quraisy yang kuat, maka sahabat tak kuat. Dia mula bermain dengan isu seperti ini. Baik. Dan cuba menimbulkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam, iaitu ketika beliau cuba untuk melemahkan kepercayaan antara komandan dan prajurit. Makna dia cuba convince sahabat seolah-olah dia hendak apa? Sahabat blame Rasulullah. Sahabat marah Nabi. Dia nak yang tu. Dia cuba main beberapa isu. Tidak dinyatakan apakah isunya yang dimainkan, tapi pengarang kitab menyebut dia cuba melakukan yang sedemikian untuk supaya sahabat sampai pada tahap kalau tak blame Nabi pun macam sangka buruk ke Nabi jadilah. Kan dosa tu. Kan dosa tu. Rasulullah darjat dia tinggi. Dan Nabi tidak bertindak atas kehendak dia. Semua perintah Allah. Walaupun tidak ada yang berlaku. Tidak ada sahabat yang menyangka buruk pada Nabi dalam Hudaibiyah. Walaupun kecewa dalam hati disimpan. Kerana tak dapat nak tawaf, nak sa'i, nak bercukur, nak bertahalul. Tetapi tidak ada sahabat yang menyatakan ketidakpuasan kecuali selepas perjanjian itu ditandatangani. Yang tu ke depan kita akan tengok. Dia cuba ambil peluang atas perkara ini. Biar antara komandan dan prajurit, maksudnya komandan tu siapa? Rasulullah. Orang bawahnya para sahabat, biar berlaku semacam satu bentuk perpecahan. Dia nak yang tu. Wahai sahabat, tidak ada sifat yang sedemikian. Baik. Sementara reaksi Abu Bakrin sangat keras dan sangat berpengaruh pada moral dan mental Urwah. Prinsip keimanan Abu Bakrin sangatlah tinggi dan mulia. Mengenai hal ini Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. 139 Ali Imran. Abu Bakrin
radhiyallahu anhu, dia semacam menyedari perkara ini. Apabila Urwah mula melontarkan ucapan-ucapan seolah-olah mahu melemahkan para sahabat, mahu melemahkan semangat para sahabat, seolah-olah dengan ucapan itu sahabat boleh blame Rasulullah, boleh kata lebih kurang ke Nabi, walhal sahabat tidak akan melakukannya. Tidak, kecuali golongan nifaq, puak-puak munafikin, tu cerita lain. Tetapi sahabat yang setia tidak ada sifat itu. Maka Abu Bakrin menyadarinya, dan segera Abu Bakrin memangkah ucapan-ucapan Urwah. Cuma tidak dinyatakan bentuk pangkahan itu. Bagaimana Abu Bakrin menafikannya? Cuma diletakkan satu ayat 139 Ali Imran, di dalam menyatakan bagaimana itulah sifat Abu Bakrin, itulah kehebatan dia. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah minta dua benda. Pertama, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Allah minta yang pertama yang tu, wala tahinu, jangan kamu merasa lemah ketika kamu berada di atas landasan menegakkan agama Allah. Jangan rasa lemah, sebab dasar yang dibawa adalah dasar yang benar. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi Musa alaihi salam tidak berundur walau setapak, walau yang dihadapinya adalah manusia paling jahat dalam dunia sehingga mengaku jadi Tuhan. Ada Nabi Musa berganjak? Tidak. Tak ada. Nabi Ibrahim alaihi salam ada dia nak berganjak, hang lempar aku dalam api, lemparlah. Wala tahinu, jangan kamu merasa lemah dalam perjuangan menegakkan yang benar. Jangan rasa give up, jangan rasa cepat mengalah. Tak ada aku peduli, kata Nabi Ibrahim. Tawakal yang tinggi kepada Allah. Semua rasul-rasul begitu. Tak ada rasa lemah. Dan Allah minta yang kedua, wala tahzanu, ditafsirkan dengan jangan pula kamu berduka cita terhadap apa yang bakal menimpa kamu. Mana ada dalam perjuangan menegakkan Islam ni permaidani merah? Bukan benda mudah. Nak menyatukan umat Melayu di Malaysia pun macam-macam kerenah. Nak menyatu padukan bangsa Melayu pun macam-macam halangan. Punya susah. Kadang-kadang fikir kepentingan politik peribadi masing-masing. Tak ada nak fikir umat Islam itu sendiri. Ini yang timbul masalah. Bukan mudah, tuan-tuan. Kita nak tegak benda benar bukan senang. Halangan dia ribuan di hadapan kita. Orang-orang manusia-manusia yang punya kepentingan peribadi. Kadang-kadang kita tak boleh baca perangai mereka. Sedar-sedar terserlah apa yang ada dalam diri mereka. Bukan mudah. Nabi Nuh 470 tahun, tuan-tuan. 470 tahun Nabi Nuh berjuang menegakkan tauhid. Jadi Rasul umur dia 480. Umur Nabi Nuh yang ke-480 Allah lantik dia jadi Rasul. Wafat dia umur 950. Nabi Nuh
Maka 470 tahun dia berjuang. Apa yang dia dapat? Baca surah Nuh. Ayat berapa? 4, 5, 6, 7. Apa yang dia dapat? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ayat 4 surah Nuh. Hei Tuhan, ya Allah, aku telah seru kaum aku lailan, belah malam, wa naharan, belah siang. Siang malam aku berceramah, siang malam aku berpidato, siang malam aku ajak mereka. Ayat 5, falam yaziduhum du'ai illa firara. Tiap kali aku seru mereka, tak adalah yang aku dapat melainkan illa kecuali firara. Firar apa? Cabut, lari. Mereka lari, tak mau dengar cakap aku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Allah, setiap kali ya Allah aku buka mulut, aku bercakap tentang kebenaran, maka mereka akan ambil jari-jari mereka, mereka ambil anak jari mereka, fi adhanihim, lalu mereka sumbat telinga mereka dengan jari mereka. Allah sebut dalam surah Nuh. Bayanglah Nabi Nuh ceramah dia buat lagu tu. Bayanglah saya kuliah macam ni, tiba ada seorang dua buat lagu tu. Memang kena dengan aku lah. Kan? Memang kena lah. Memang kena karate punya. Nabi Nuh, Allah cerita dalam surah Nuh, kaum dia ambil jari fi adhanihim, letak dalam telinga, wastaghshaw thiyabahum, ambil baju, lepas tu ambil jubah, ambil baju, tutup muka. Bayang Nabi Nuh kena. Siang malam asrartu lahum, dakwah cara sir, a'lantu lahum, dakwah cara terang. Semua Nabi Nuh mengadu ke Allah. Ada Nabi Nuh berganjak? Tidak. Sampai bini dia sendiri lawan dia. Kita bini kita support kita. Kita bini kita jadi pembantu kita. Nabi Nuh bini dia lawan dia. Tak cukup bini dia, anak dia nama Kan'an, hak tenggelam tu dalam surah Hud tu, anak dia yang tenggelam tu adalah nama dia Kan'an, minal mughraqin, di kalangan yang ditenggelamkan Allah. Anak lawan, bini lawan. Bayanglah Nabi Nuh. Kita anak bini tu dia support kita. Sungguh dalam perjuangan kita letih, anak bini tu dia support kita dengan ucapan ke, dengan beri semangat ke, kita jadi segar balik. Allah, tak ada perjuangan yang mudah. Allah sebut wala tahzanu, hazan makna sedih. Jangan kamu bersedih apa yang bakal menimpa kamu. Dan kadang kita terasa juga, apalah lagi yang tak, habis baik dah kita, dah kita juga salah. Kan? Kita rasa tak perasaan tu? Ada. Apalah salah aku ni, apalah salah kami ni. Ajak kepada kebaikan, ajak orang Melayu bersatu. Alih-alih kami juga yang kena, kami juga yang gopoh, yang rakus, yang macam-macam dituduh. Hai tuan-tuan, tak pedih hati kah? Pedih. Tapi Allah kata kamu jangan sedih, kamu jangan tahzan. Kenapa? Hujung ayat, wa antumul a'laun. Kenapa kamu tak boleh sedih dengan apa yang bakal menimpa kamu? Kenapa kamu tidak boleh berduka cita dan sedih? Sebab antum, kamu semua ni a'laun, kamulah yang paling tinggi. Bila? In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar beriman, kamulah yang paling tinggi. Musuh rendah, kamu yang paling tinggi.
Iman mengangkat darjat kita di mata musuh. Dalam ayat yang lain, wala tahinu fi batighail qaum, jangan kamu merasa lemah berhadapan dengan musuhmu. In takunu ta'lamuna kama ta'lamun, jika sekiranya kamu ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan susah dalam perjuangan ini, aku nak beritahu, kata Allah, musuh kamu pun susah, musuh kamu pun pening, musuh kamu pun hadapi kesukaran. Sama aja. Fa innahum ya'lamun, mereka pun pening serupa kamu juga. Tetapi kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Surah An-Nisa ayat berapa cek dalam Quran, 90 lebih gitu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu kena ingat, wa tarjuna minallah. Kamu berjuang, kamu rasa sakit, kamu rasa pedih, kamu rasa letih, sebab kamu nak apa? Kamu nak rahmat Allah, kamu nak keampunan Allah, kamu nak redha Allah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Musuh kamu dia tak harap yang tu. Musuh kamu berjuang nak kuasa, musuh kamu berjuang nak kedudukan, musuh kamu berjuang nak harta, musuh kamu berjuang nak pangkat. Kamu nak apa? Kamu nak redha Allah. Kan lain? Kan itu penyuntik semangat. Ayat itu turun dalam perang Uhud. Ayat itu turun dalam perang Uhud, ketika sahabat semacam merasa lemah bila Nabi dikhabarkan sudah meninggal. Kan kononnya Nabi dah mati, wah Nabi jatuh dalam lubang. Maka Allah menghiburkan sahabat, wala tahinu fi batighail qaum. Panjang buka dalam asbabun nuzul. Nak sebut apa? Itulah kesukaran, kesusahan yang terpaksa dihadapi. Namun Allah pesan, jangan kamu rasa, wala tahinu, jangan kamu rasa lemah, wala tahzanu, kamu jangan rasa duka cita, sedih apa yang bakal menimpa kamu. Sedih tuan, sedih kadang-kadang, sedih sungguh. Tuduh macam-macam benda yang tak ada, dituduh, direka. Aduh, pedihnya hati kita. Tetapi Allah hiburkan kita dengan benda-benda macam ni, supaya kita faham, selagi kita tidak lari dari dasar perjuangan yang benar, janganlah risau. Janganlah kita rasa risau. Tetap redha Allah, balasan daripada Allah. Ikut sajalah para ulama yang membimbing kita dengan kebenaran. InsyaAllah selamat kita dunia dan akhirat. Baik. Prinsip Abu Bakrin terhadap perdamaian. Yang tu kita sambung bulan yang akan datang, insya-Allah. Sebelum kita break untuk Ramadan Al-Mubarak, ada suatu kuliah lagi pada bulan hadapan, insya-Allah. Dan kita sambung prinsip Abu Bakrin terhadap perdamaian. Nah, kita akan mula tengok tawar-menawar tu, dan kita akan mula tengok dua sifat yang berbeza. Satunya Saidina Umar, satunya Abu Bakrin. Dua-dua pak mentua Nabi. Seorang lain sikap dia, seorang lain sikap dia. Itu kita tengok ke depan, insya-Allah. Semalam ni kita nak lancarkan derma untuk petugas-petugas di Pilihan Raya Negeri Johor, insya-Allah. Kita nak lancar derma pada malam ini untuk Pilihan Raya Negeri Johor yang akan berlangsung tak lama lagi. Macam biasalah, tuan-tuan bantu takat mana tuan-tuan mampu, insya-Allah. Sekadar itu dulu untuk malam ini. Kita jumpa bulan hadapan dan kita akan lihat sikap Abu Bakrin berbeza dengan sikap Saidina Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun Umar bukanlah memaki hamun Nabi, tetapi demikian sikap dia, tegas dia, yang kita akan tengok nanti, insya-Allah. Akan perbahasan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.